diketahui oleh orang yang kena doa. Sebab itu kita pergi ke hospital, balik rumah kita berdoa. Orang itu insya Allah baik dengan sebab doa. Tapi bila dia sihat, kita janganlah beritahu. Jangan pula hari itu kita pergi ke hospital, lepas itu kita kata, awak ni kalau aku tak doa tengok gaya wayar tu, tengok wayar dia badan tu kira habis lah. Tapi berkat aku 2-3 orang ni doa, nampaknya kau boleh makan lagi lah cendol tu, nampaknya. Makna punya jangan. Doa yang paling mustajab ialah doa seseorang itu kepada seorang yang lain, dan orang yang kena doa tak tahu, orang yang mendoa pun tidak menceritakan. Tolong, sedekah jariah ni termasuk doa, termasuk kata-kata baik, iaitu perbuatan, perkataan hati. Cuba bercakap dengan kita juga, kita kadang-kadang, saya nak ambil sedikit je yang dikatakan oleh tak sambung sikit. Kita cuba hormat diri kita. Kalau dapat sembahyang di awal waktu, sembahyang di awal waktu, hormat diri. Jangan kita buat tak. Ini as-sobat 50, contoh kan, sembahyang pukul 4.45, Allahu Akbar, ataupun sembahyang zuhur 4.45, as-sobat 50, Allah. Tiap-tiap sembahyang sampai kepada Allah direct. Allah dengar kalimah tu. Bukit Kemuning ke Bukit Mentera, pergi rumah, malaikat datang rumah, tengok apa dia buat apa. Dia kata, Masya Allah, bulan dia sembahyang zuhur pukul 4.45. Masya Allah. Tengok malam pukul 4.45 pula berbunyi Allah Sallallahu ala Muhammad. 4.45 pula pergi malaikat. Tengok, saksikan siapa dia yang selawat tu pukul 4.45. Dah, orang ni tak ada handphone tuan, handphone. Sebab itu hari ini dalam sembahyang ini bukan tuan-tuan dibuka, Masya Allah. Tuan-tuan tengok dia buka orang Arab, ya Allah. Sebab itu balik ke Malaysia, orang Malaysia tak peduli benda ni. Sebab dia buka orang Arab. Halo, anak solat, kata dia. Dia bagi tahu kawan dia, membunyi je, saya sembahyang, kata dia. Anak solat. Sedekah jariah merupakan nak panjang umur, nak berrezeki. Salah satu menghubungkan silaturahim. Orang yang menghubungkan silaturahim ini, alhamdulillah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu ni kena, sebab itu dalam doa air Zam-Zam, jangan tak silap saya, ada disebutnya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Jangan tak kira saya lah. Makna dalam doa ini masuk minum air Zam-Zam bukan main. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah ilmu aku. Ilmu yang bermanfaat ni tanda-tanda orang ilmu bermanfaat. Tanda dia tak suka bercakap benda yang bukan. Kalau dalam huruf pun dia mencarut, tak boleh. Ini tak suka mendengar benda yang bukan. Tengok wrestling bisa. Orang wrestling itu kena hempas, tangan dia pun hempas juga. Silap-silap isteri dia, pangkau pemikau. Sebab itu ilmu yang nampak ni salah satu daripadanya suka kepada benda-benda yang baik.
Sebab itu banyak selawat, hebat orang tu. Banyak berzikir, hebat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan sebut kopu. Ini kadang-kadang minta maaf Tuan Imam. Tuan Imam, orang tu baru pagi tadi mati. Dalam kubur, dia berdoa. Mana dia Tuan Imam baca? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ada Tuan Imam bawa minta maaf lah. Imam sini tak ada orang saya. Apa nama? Mana dia nama? Maksud saya di dalam Quran dulu dia bawa Alhamdulillah. Nampak? Ini dia. Jangan kita gopor la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan ada tu imam bawa la ilaha paling tinggi 5 kali je makmum boleh ikut. Lepas itu mesti tu imam tu kena komplain. Dia kata tu imam ni tak faham bahawa suaka bawa dah ada nasi dalam nanti. Dia marah tu imam. Patutnya dia tak boleh gopor la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lembut. La ilaha illallah, la ilaha. Pergi perang ke mana? Kata pergi perang. Duduk di atas sejadah. Pergi ke kantor orang bawa depan hati apa pula ilaha illallah untuk mau ke mana? Mati. Seluruh. Bila student macam-macam. Ayat banyakkan ilmu ni. Orang yang ada ilmu manfaat ni, dia suka melihat, dia suka mendengar, dia suka bercakap, dia suka berjalan, dia suka membuat sesuatu benda yang memberi faedah kepada diri dia dan masyarakat. Yang ketiga, awal soleh, ialah anak yang mendoakan. Ini bukan senang tuan-tuan. Kadang-kadang kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, jadilah anak aku anak yang amal malam menyembah itu begini. Tapi sebenarnya begini, doa ni kena jaga tuan-tuan. Ini ada di Mekah. Berlaku di Mekah. Seorang isteri sayang suami dia. Ustaz, kita tanya Ustaz tu beritahu soal cantik sangat dah. Nak doakan anak-anak ni dia, ya Allah, ya Tuhanku, ampun dosa aku, dosa keluarga aku, dosa dua ibu aku, dosa muslimat yang hidup ataupun mati. Itu barulah, ya Allah, ya Tuhanku, lembutkanlah hati suami aku dan seterusnya. Hamba Allah ni kata ni doa depan Kaabah, ada jubah tutup muka, jubah yang macam-macam semua benda, angkat tangan tak ada boleh. Tersalah, terlupa sebuah hati. Ya Allah, ya Tuhanku, lembutkanlah hati suami aku. Terlupa. Dia terlupa hati tersebut. Jadi ayat lain kan, ya Allah, ya Tuhanku, lembutkanlah hati suami aku. Tiba-tiba dia terlupa hati itu. Macam mana ayat itu bunyinya? Akhirnya dia duduk atas kerusi begini. Rosak. Dan terbang lagi dia dah begini. Tak boleh. Makbul doa. Sebab itu orang soleh ni makbul. Anak yang soleh ni, Masya Allah. Isteri yang solehah, Masya Allah. Suami yang soleh, Masya Allah. Menantu yang soleh. Ini menantu, ya Allah. Bawa kereta pergi Undang Baliung, balik pakai seluar pendek atas lutut. Pergi sembahyang raya, menantu tua tanya dia orang, ada ke boleh balik? Ada. Di mana tak nampak ada dia sembahyang tepi kolam? Tepi kolam masjid. Bawa kereta pergi Undang Baliung, sembahyang tepi kolam masjid. Hari ini cerita Datuk, minta maaf Datuk, saya nak cerita sikit. Ini kisah seorang orang tak pernah azan. Ilmu yang menambah ni dan awal soleh yang ramai. Menantu kena betul. Ada satu kisah,
cerita benar tapi tak pelik. Ada satu biasa cerita benar pelik kan? Ini benar tak pelik. Satu orang sudah melahirkan anak di hospital. Ditakdirkan sama-sama itu ada seorang Cina yang juga menunggu cucunya. Tetapi Cina ni duduk di kampung Melayu. Kebetulan yang kampung Melayu ni dia tahu Cina ni ada azan. Orang tua ni tadi tunggu cucu juga orang Melayu ni tadi. Tunggu punya tunggu. Dia pegang tengok Masya Allah. Tapi dia komat aja. Dia tak azan anak laki-laki. Cina perhati tengok. Adik awak kasih kong. Dia Cina ni terlupa. Orang tua ni terlupa. Tengok cucu comel. Terlupa. Akhirnya Cina ni beritahu. Adik awak punya cucu kasih nyanyi situ. Dia tak tahu azan. Dia kata, kasih nyanyi sikit. Orang tua ni kelar kabur, tak pernah azan. Dia dikomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adik, awak punya nyanyi ada pendek. Sekali, menantu datang. Adik, awak punya anak, ayah sudah nyanyi tapi pendek. Awak kasih nyanyi panjang sikit. Kawan ni tak pernah azan. Pegang. Allahu Akbar, Allah. Cina tu bagi tahu. Itu hari raya punya nyanyi. Cina pun tahu. Sebab itu kita ni menantu ke ipar abang ke cucu ke test dulu baru minta maaf cakap. Nak cari menantu biar tengok betul-betul. Bukan tak boleh ambil lah dulu lepas je tu. Coba awak azan. Masya Allah. Saya tak pernah azan dia. Ya Allah. Ini dia. Bukan nak suruh jadi apa yang dia kata kepada Datuk tadi. Maknanya sebimpulkan segala-gala yang berpunca dari sembahyang. Kalau sembahyang betul, insya-Allah. Bacaan betul, insya-Allah. Perbuatannya betul, alhamdulillah. Doanya betul, syukur pada Allah. Terima kasih banyak. Jumpa lagi lain masa. Kalau ditakdirkan saya, Datuk Sobiri, Datuk Hassan jumpa mana-mana kedai kopi, kedai mana tu, janganlah takut-takut. Masuklah. Wassalamualaikum. Marilah minum sama-sama. Insya-Allah ni banyak. Saya tahulah. Kadang-kadang saya sampai, kadang-kadang saya tak sampai. USJ kan jauh sangat, Datuk Hassan jauh. Jumpa masa-masuk, jumpa. Assalamualaikum. Saya tanya. Jangan tahu-tahu terkejut pula. Saya tanya dulu. Macam mana kenal saya? Ini maaf lah. Sebab ada orang kadang-kadang dia Assalamualaikum bagi saya RM10. Masya Allah. Bukan sedekah, betul. Saya boleh bagi. Tetapi kalau saya kenal, macam mana kenal saya? Datuk pergi ke surau Jumaat Bukit Kemudian. Allah. Minta RM10, saya bagi RM50. Aku boleh buat nasib. Tapi biar orang susah betul lah. Ini macam saya minta maaf ni berlaku. Sedekah itu dia. Saya kena campak orang. Satu orang sudah bawa teh. Tengah-tengah makan dia minta duduk sini. Apa boleh? Belum makan lagi sudah dibawa teh dah. Saya kata saya hari ini nak tengok teh. Orang belakang saya sudah beritahu isyarat kepada saya yang minta sedekah ni. Pusing orang itu. Makin saya faham. Akhir-akhir ni peringkat kita saya test diri kita betul ke tidak. Saya ambil duit sebelah RM1, sebelah RM5. Saya tanya orang gila minta sedekah ni. Di antara dua ni mana awak nak?
Dia kata kalau dapat dua-dua dia nak. Saya kata sah, dia gila. Gila. Sah gila. Tapi saya bagi lagi begini, aku belum buat rezeki. Maknanya kita ni jangan main. Kalau saya ditakdirkan minum, tengah minum, tuan-tuan masuk. Kalau ditakdirkan lambat, hasilnya kata kemudian bayar atau bayarkan. Sedekah lagi. Itulah silaturahim. Itulah yang dikedaki oleh Allah. Itulah dirahmati oleh Allah. Itulah kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Yang berbaik-baik adalah merupakan salah satu mustajab doa. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Amin. Jawablah kuat-kuat sikit. InsyaAllah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbagi Datuk yang saya ringkas dan nampaknya adalah jenawah juga kan? Tapi tak tahu untuk menggunakan suasana kan? Jadi sekarang pada malam ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ahli panel yang berbagi Datuk dan juga Datuk Kamaluddin. Saya tak payah nak cakapkan, saya sebenarnya nama saya Sufri dan Pam. Jadi ucapkan terima kasih kepada Tuan Aziz, seluruh barisan Jawatankuasa, Dr. Iman, Bilal dan semua karya lelaki dan wanita yang bertugas lumus pagi tadi bersama-sama saya ngopi bawang dan sebagainya masak. Ucapan terima kasih itulah yang sebaik-baiknya rewang kata orang Jawa rewang. Tapi saya tulis di sini tak ada orang Jawa, tapi pagi tadi goreng tempe yang minta makanan Jawa juga. Jadi saya rasa untuk menyampaikan daripada untuk pengurusi masjid, lepas kita solat nanti ada jamuan di luar, jadi bolehlah kita sama-sama dan selera walaupun telah lewat, tapi kita teruskan ya. Jadi untuk mengakhiri majlis ini, kita mohon yang berbahagia Datuk menjaga doa agar kita semua yang hadir ni mendapat husnul khatimah. Terima kasih. Sebelum kita berdoa ya, saya tarik sebut sikit sebagai penutup kesimpulan. Sebab saya tertarik hadis tadi. Hadis yang bunyi, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin." Yang Datuk sebut tadi, ada orang menggunakan hadis ini sebagai dalil, sebagai hujah, mengatakan bila mati seorang anak Adam, habis talqin tak payah, talqin tak payah, bab 3 yang guna. Inilah hadis yang aku guna pakai. Mati anak Adam, habis bukunya dah ditutup, menaikkan 3 perkara tu dia ada. Apa dia? Oh, dia ada sedekah jariah, dia ada ilmu yang dimanfaatkan, ada anak yang saleh. Itu saja. Tahlil tak payah, talqin tak payah. Ini. Jadi saya nak jawab. Hadis ini bukan nak bercerita terputusnya amalan si mati itu. Hadis ini nak bercerita mengatakan bila dia mati, amalan dia yang terputus. In qata'a amaluhu, terputuslah amalannya. Nya siapa? Nya siapa? Yang mati itu dah habis, tak buat apa lagi dah. Dia tak sedekah lagi dah. Tak kalau pula bila dia mati, orang isi duit dalam jam, dia dah habis duit tak sedekah. Boleh? Tak boleh dah. Tetapi amalan orang hidup untuk dia masih belum putus. Betul, ada salah faham. Yang terputus amalan dia, in qata'a amaluhu, terputus amalannya. Nya siapa?
Yang si mati itu. Adapun amalan orang hidup untuk dia belum putus. Dalil diriwayatkan pernah seorang perempuan menghadap Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, inna ummi qad matat falam tahuj." Dia kata, "Ya Rasulullah, mak saya baru meninggal, belum sempat kerja haji ya Rasulullah." Maka terus Nabi jawab, "Haji an ummik." Kamu boleh kerja haji untuk mak kamu yang dah mati. Ulama-ulama fiqh ambil hadis ini, masuklah kitab fiqh namanya haji badal. Artinya orang yang hidup masih boleh buat haji untuk orang yang dah mati. Kalau haji ibadat formal orang hidup boleh buat untuk orang mati, kalau baca Quran tak boleh. Tak boleh. Itu dalil yang kita buat. Yang kita buat dalil untuk dia tak boleh ke? Oh tak boleh, itu hadis kita tak boleh. Mana cakap tak boleh? Hadis ni bukan melarang. Hadis nak cerita bila mati orang ada, terputuslah amalan nya mati itu. Amalan kita untuk dia tak putus. Berarti yang kita buat tahlil untuk dia. Cuma tengoklah pula tahlil untuk siapa. Kalau orang tu semayang tak pernah, sujud sembah Allah tak pernah, merompak, nyamuk, penyakit dada, HIV, mati, tak tahlil juga. Tak tahlil juga. Buat apa? Buat apa? Tapi kita hari ini mati tahlil, mati tahlil. Tahlil kena beri, beri tahlil. Tak ada kerja lain. Bukan saya nanti tahlil, tidak. Tengok orang dah, imam meninggal dunia, Bilal meninggal dunia, sedap tak tahlil. Ini orang semayang tak pernah, masjid tak pernah pergi, sujud sembah Allah pun tak pernah, kerja dia penagih dada, merompak, nyamuk, berzina, merogol, mati, tahlil juga. Buat apa? Dia saja. Jadi kesimpulannya, hadis tadi bukan cerita kata tak boleh buat tahlil untuk dia. Hadis kita ceritakan terputuslah amalannya. Amalan dia yang terputus. Amalan kita untuk dia masih boleh. Kalau anak yang soleh kita kata tadi, boleh. Okey, jadi kesimpulannya hadis tadi bukan kata tak boleh tahlil, bukan tak boleh tarkid, tapi hadis yang ceritakan mati seorang habis. Buku rekod dia dapat ditutup kecuali bila nak ada orang tamu kepala dia pulang. Wallahu a'lam. Jadi kita akhir dengan sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'fizuka wa nastaudi'uka dinana wa imanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa kulla syai'in a'taytana. Allahumma jammilna bil afiyah wa haqqinna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hal wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana bi rahmatika al-hamid. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau suluhkanlah hati-hati kami dengan cahaya iman dan ketakwaan untuk kami beribadat menyembah-Mu ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau pandulah kami jalan yang benar, Kau pimpinlah kami ke jalan yang selamat, jalan yang telah Kau ridai dunia dan akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, jika sekiranya telah Kau takdirkan yang dunia ini penuh dengan kebaikan, Kau kurniakanlah kepada kami segala kebaikan itu. Dan jika sekiranya telah Kau qadahkan yang dunia ini penuh dengan keburukan dan kejahatan, Kau selamatkanlah kami daripada segala keburukan dan kejahatan itu. Ya Allah ya Tuhan kami, menyedari sejak akhir-akhir ini berbagai-bagai bala, wabah dan musibat silih berganti menimpa kami, mungkin berpunca daripada kesalahan sebahagian kami. Maka jangan hendaknya kesalahan mereka itu dipertanggungjawabkan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kami menandatangkan memohon kehadiran-Mu ya Allah. Amin.
Kau lindungilah kami dari segala keburukan dan kejahatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya pada-Mu lah kami datang memohon segala kebaikan, dan kepada-Mu juara ya Allah kami serahkan segala urusan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma khtim lana bil husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Amin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.